Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan sesi kita pada hari ini, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Awis Al-Karni bin Syahrudin, merupakan kaunselor pelatih anda untuk hari ini. Terlebih dahulu saya mengenali Encik dahulu. Nama saya Muhammad Nazizul Iqmal, seorang pelajar kat Universiti Utara Malaysia. Sekarang SEM 4, asal daripada Batu Pahat, Johor. Tu je lah. Boleh untuk perbincangan kita untuk seterusnya, apa yang saya selesa untuk panggil Encik? Azizul lah, Azizul je lah. Azizul ya. Baik. Macam mana dengan keadaan suasana bilik sekarang? Adakah okey? Macam kurang selesa. Selesa sikit. Boleh kuatkan sikit tak aircon? Aircon, okey. Sekarang rasa selesa sikit. Alhamdulillah. Dah makan? Dah. Makan apa hari ni? Hari ni makan nasi ayam. Nasi ayam lah. Alhamdulillah. Tadi datang ke sini naik apa ya? Naik motor tadi. Naik motor tadi. Ya. Ada sesak jalan ke apa? Tak ada. Jalan lengang lagi. Jalan lengang ini, alhamdulillah. Tanpa sebelum tu saya akan terang sikit lah proses sesi kaunseling, iaitu etika dalam kaunseling lah. Pertama, sekiranya isu yang kita bincang pada hari ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada saya dan pihak klien itu sendiri, saya akan bawa kepada pihak wajib lah untuk mengambil tindakan. Faham betul kan? Faham. Seterusnya sesi kita berlangsung selama 30 hingga 45 minit. Sebarang perbincangan kita ambil mata lah. Selebih pada masa tu kita akan buat sesi yang seterusnya lah. Faham lah? Faham. Takkan ni faham. Faham lah? Tujuan mestilah kalau datang ke mari mestilah ada masalah untuk dikongsi. So boleh saya tahu apa masalah yang ingin dikongsi untuk sesi kali ini? Untuk sesi perjumpaan kali pertama ni, saya rasa saya nak kongsi lah. Saya ada masalah macam sekarang dengan musim PKP ni, musim COVID-19 ni. Itulah. Kita ni sekarang, saya sebagai student ni macam stres lah, tak boleh balik. Kalau orang cakap, sebab kita ni kena tahan dekat sini, jadi macam takut kita akan bersambung PKP tu berterusan. Tu lah, takut kalau berakhir kat sini tu akan menambah lah depression. Jadi apa yang saya lalui sekarang ni, saya ada masalah depression lah orang cakap. Itu je lah. Berdasarkan apa yang Encik Azizul cakap tadi, Encik Azizul macam mengalami depression lah, disebabkan PKP yang bermula daripada fasa 1 sekarang hingga sampai fasa 3. So dalam masa yang sama, Encik Azizul pun tak tahu ini melakukan aktiviti apa, malah kita terpaksa berkurung dalam bilik apa semua. So di situ saya melihat Encik Azizul agak depressed lah, sebab tak tahu, sebelum ni maklumlah kita semua boleh bebas buat apa saja pun, tapi sekarang kita terpaksa duduk di sini. So mungkin Encik Azizul boleh buat aktiviti yang boleh menghilangkan macam distress. Adakah Encik Azizul buat aktiviti lain selain untuk menghilangkan distress Encik Azizul itu sendiri? Masa ni saya main game lah untuk hilangkan depress ni. Tapi benda tu tak berjaya lagi. Tapi apa yang saya nampak kat sini, saya kena cari lagi kawan-kawan untuk berhubung lah, orang cakap nak hilangkan depress. Buat masa ni lah apa yang saya nampak. Saya rasa kalau saya berhubung dengan kawan-kawan, depress tu hilang. Tapi itulah alternatif yang saya cari tu, tak semestinya benda tu berjaya. Tapi depress tu masih wujud dalam diri. Saya masih mencari. Bila saya dah cari, itulah, kawan kadang kat sini pun susah nak keluar. Memandangkan PKP ni, bila orang cakap kalau kita keluar mungkin kita akan didenda RM1,000 dengan denda penjara 6 bulan. Tu yang susah lah untuk kami nak contact
Jadi depression tu semakin lama makin wujud dalam diri. Jadi orang cakap kalau depression tu ada, berbagai penyakit timbul. Betul. Tu yang saya risau sekarang ni. Saya pun masih mencari lagi alternatif lah. Okey, berdasarkan apa yang saya fahamlah daripada penerangan Cik Zul tadi, pertama untuk hilangkan distress Cik Zul melakukan aktiviti iaitu main game lah. Itu yang aktiviti pertama lah untuk menghilangkan stres itu semua dan depres. Pada masa yang sama Cik Zul pun melakukan aktiviti sampingan lah untuk menghilangkan distress. Seterusnya Cik Zul juga berkontak lah melalui macam WhatsApp apa semua kan, untuk yalah sesi macam ada luahan apa semua sebab kita yalah macam yang Cik Zul cakap tadi, macam kita tak boleh keluar apa semua, kalau keluar pun kena ambil tindakan apa semua. So itulah macam itulah cara Cik Zul untuk mengatasi lah distress Cik Zul sendirilah. Okey. Ada lain yang masih bergelemu dalam fikiran Cik Azizul dan waktu PKP ni yang menyebabkan Cik Azizul macam mengalami depress lah. Buat masa ni depress tu cakap munculnya sikap malas dalam diri. Sebab bila depress ni macam kita biasa akan ada kawan-kawan ingatkan kita untuk buat kerja. Okay. Tapi itulah masalah yang berterusan ni membawa kepada stres yang melampau tanpa henti. Itu yang mendorong saya untuk melakukan pelbagai aktiviti yang macam cakap di luar kawalan. Itu yang saya risau. Seterusnya boleh bawa saya kepada macam cakap kemurungan yang melampau. Itu yang alternatif tu saya masih tak jumpa lagi untuk berterusan. Apa yang saya faham lah berdasarkan Cik Zul cakap, mungkin itu macam salah satulah cara Cik Zul melepaskan depress. Tapi boleh saya tambahkan macam saya nak memberi cadangan lah, pandangan untuk mengatasi depress Cik Zul itu sendirilah. Pertama, apa yang saya pernah lakukan lah, macam kalau saya depress, saya akan membuat dengar lagu. So salah satulah untuk macam terapi lah, untuk meredakan keadaan diri kita sendiri. Okey, lepas tu yang kedua, kita boleh melakukan aktiviti luar. Macam kita boleh melibatkan diri kita pergi berjogging apa semua, main aktiviti yang biasa-biasa, macam tak memberi macam contoh, kalau tak memberi kemudaratan pada kita lah, macam disebabkan kan musim Covid apa semua kan. So aktiviti yang boleh kita buat masa jogging, lepas tu buat senaman apa semua, itu merupakan proses untuk macam menghilangkan lah distress yang Cik Zul alami lah. So sebab sikit tu apa yang saya cakap tu, bolehlah Cik Azizul macam buatlah untuk macam terapi apa semua. So Cik Azizul pun boleh, kalau macam stres apa semua, Cik Azizul pun boleh pergi naik bukit. Contoh kita dalam UM ni kita ada bukit Pucat Vista apa semua. So Cik Azizul pun boleh macam, kalau Cik betul-betul distress, Cik Azizul luahkan lawan kuat-kuat kan. So dari situ macam kita boleh meredakan distress dalam diri kita. Okey, itu yang sedikit pandangan dan cadangan lah daripada saya. So sekiranya Cik Azizul ada macam alternatif lain macam untuk yang boleh kita macam apa yang kita boleh buat, so Cik Azizul pun boleh bagi tahu lah apa yang Cik Azizul nak cadangkan untuk terapi distress Cik Azizul itu sendiri. Buat masa ni alternatif yang tadi yang macam berjogging dengan tu saya ada buat, tapi bila benda ni buat bersorangan, dia menambah lagi saya punya tekanan. Biasanya kita boleh beramai-ramai, tapi itulah apa boleh buat dengan masalah PKP dengan Covid ni. Dia semua benda terbatas. Tu yang saya tak boleh nak fikir lagi. Apa yang saya nampak tadi sekarang dengan apa
apa ni, aplikasi Zoom. Kita boleh meeting beramai-ramai lah. At least saya dapat lah tengok muka member saya. Macam at least kita boleh borak-borak dengan diorang untuk menghilangkan stres. Lepas tu tambahan lagi apa yang saya terfikir dalam minda ni, ada permainan Plato, orang panggil permainan Plato tu, cakap boleh main apa nama dia tu, boleh main game tak silap saya secara beramai-ramai. At least dia boleh contact ramai-ramai. Tu apa yang saya terfikir lah buat masa ni. Lagi satu tu saya ada teringat dengan menonton movie secara beramai-ramai dalam handphone. Tak silap saya menggunakan aplikasi Rave. Saya tak pastilah yang tu, tapi kaedah tu saya rasa boleh saya guna pakai untuk hilangkan depres. Tu je lah apa yang saya nampak sekarang. Apa yang saya faham lah daripada apa yang dicerita oleh Encik Azizul tu sendiri. Encik Azizul macam menggunakan aplikasi Zoom lah untuk berkongsi masalah depres bersama rakan-rakan. Itu merupakan salah satu alternatif lah untuk Encik Azizul buat. Lepas tu yang kedua tadi Encik Azizul cakap Plato. Menggunakan aplikasi Plato. Di situ kan Encik Azizul cakap boleh main game lah. Di situ boleh macam borak-borak dalam tu. Tak silap saya lah, boleh borak-borak dalam tu. So kalau saya pun menggunakan aplikasi Plato tersebut macam untuk main game sama rakan-rakan, walaupun kita sekarang waktu kurung pun semua, so nak berjumpa tu agak jauh, agak sukar lah disebabkan banyak peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi pun semua. So menggunakan aplikasi Plato tersebut, saya terasa kita boleh menghilangkan stres. Dalam tu saya melihat macam banyaklah game-game yang kita boleh terapikan untuk meredakan distress kita apa semua. So saya terasa macam kita dapatlah mengisi masa kita dengan aktiviti yang berfaedah lah. So yang ketiga yang Cik cakap tadi, iaitu menggunakan aplikasi Rave. Aplikasi Rave tu saya macam tak berapa famous lagi untuk saya lah. Mungkin untuk Encik Azizul mungkin lebih famous lah, sebab mungkin Encik Azizul guna kan. So aplikasi Rave tu Encik Azizul cakap tadi, dia lebih kepada drama macam movie tu kan. So apa yang saya lihat, itu satu macam platform yang baik lah bagi Encik Azizul untuk meredakan depres Encik Azizul, di mana aplikasi Red tu dia macam banyak movie-movie yang boleh melayan mood atau situasi Encik Azizul pada ketika itulah. Kalau macam Encik Azizul macam terlalu depres pun semua, so aplikasi Red tu lah yang boleh meredakan Encik Azizul daripada depres tersebut. So adakah yang masih terkuku di dalam jiwa Encik Azizul yang belum Encik Azizul macam ingin berkongsi bersama saya lagi? Mungkin ada Encik Azizul masih ada fikir something apa semua yang boleh yang Encik Azizul sendiri yang belum diluahkan, yang menyebabkan Encik Azizul itu sendiri macam mengalami depres. Buat masa ni apa yang tadi Cik Kaunselor ada bagi tahu tadi, apa ni alternatif yang saya fikir tadi, saya rasa saya kena buat. Sebenarnya ada yang alternatif yang saya fikir tadi tu, ada yang belum buat. Sebab saya rasa kalau saya buat, insyaAllah mungkin stres, depres tu mungkin akan hilang. Pelbagai penyakit tu mungkin akan boleh diredakan lah. Saya rasa buat masa ni, saya rasa setakat tu saja. Saya rasa pemikiran saya untuk menghalang stres ni mungkin akan boleh diredakan lah dengan menggunakan alternatif. Itu je lah saya rasa sekarang. Sekarang berdasarkan perbincangan kita pada hari inilah, saya simpulkan sedikit dahulu.
berdasarkan Cik Izzul cakap, macam itulah Cik Izzul buat yang booking, booking ke semua tu belum Cik Izzul lakukan apa semua. So saya harap, macam saya berharap lah Cik Izzul dapat melaksanakan lah macam yang Cik Izzul cakap tadi, sedikit sebanyak dapat mengurangkan discipline Cik Izzul pada waktu itulah. So apa yang saya dapat simpulkan daripada sesi kita daripada mula hingga ke akhir ni, so pertama Cik Izzul mengalami depres, di mana Cik Izzul ialah waktu PKP sekarang apa semua. So di situ Cik Izzul nampak macam ialah tak dapat nak luahkan kepada siapa. So di situ Cik Izzul mengalami depres. So yang kedua, Cik Izzul juga melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mengurangkan depres Cik Izzul. Sebagai contoh, melakukan main game, tengok movie, jogging apa semua. So saya melihat apa yang tindakan yang Cik Izzul buat tu memang baiklah untuk mengurangkan depres Cik Izzul itu sendiri. Okay, yang ketiga, apa yang saya simpulkan, Cik Izzul, saya tengok Cik Izzul macam lebih macam mendapat, sebagai contoh lah, macam Cik Izzul mula tengok movie apa semua. So Cik Izzul dapatlah mengurangkan sedikit sebanyak depres Cik Izzul itu sendiri. Okay, masa sekarang sudah hampir ke penghujung sesi kita. So macam mana keadaan Cik Izzul sekarang? Saya rasa saya sangat, orang cakap, semakin tenang lah. Stres tu saya rasa semakin reda. Pemikiran saya lebih terbuka lah, orang cakap, masa jumpa kaunselor. Tu je lah buat masa ni. Walaupun benda tu masih ada, tapi saya rasa benda tu dah slow down. Okay. Saya harap sebelum saya tamatkan sesi kita pada hari ini, saya ingin menekankan sikit lah etika kerahsiaan. Sekarang perbincangan kita antara saya sebagai kaunselor plastik dengan Cik Izzul hanya dalam ini saja. Sekiranya isu ini dibawa kepada keluar, saya akan mengambil tindakan lah pada Cik Izzul, sebab Cik Izzul telah melanggar etika kerahsiaan pada awal pada sesi kita pada awal tadi. So sebelum saya tamatkan sesi kita hari ini, Cik Izzul ada ingin tambah apa-apa? Saya rasa itu saja kot. Itu saja. Okay, kalau itu saja untuk hari ini. So saya harap semoga yang mana yang baik tu Cik Izzul boleh praktikkan, yang mana yang macam masih masih was-was apa semua, mungkin Cik Izzul boleh mengambil masa sikit untuk Cik Izzul fikir apa semua. So sekiranya Cik Izzul ada mengalami depres, Cik Izzul boleh berjumpa saya untuk next sesi dan seterusnya. Kalau sekiranya Cik Izzul itu sendiri ingin berkongsi apa yang Cik Izzul sudah buat, apa yang memberi kepada Cik Izzul, Cik Izzul dah buat. So Cik Izzul dah dapat apa yang kita bincang sesi yang pertama kali ni lah. So saya tamatkan sesi saya. Kita akan tamat sesi kita pada hari ini. So sekian, terima kasih. Saya